Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kullama halal hilal wa abdar. Allahu akbar kullama sama as-saimu wa aftar. Allahu akbar kullama tarakum sahabu wa amtar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi sahhala li'ibadihi tariqal ibadati wa yassar wa waffahum ujura a'malihim min khazaini judi allati la tuhsar wa ja'ala lahum yawma 'idin ya'udu 'alaihim fi kulli sanatin wa yatakarrar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Shadaqallahul azim. Sedang Aidil Fitri yang saya hormati sekalian, marilah sama-sama kita mengucapkan kesyukuran kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala masih lagi memanjangkan umur kita sehingga kita sampaikan kepada ini saat ini minit. Alhamdulillah. Beberapa banyak kawan-kawan kita yang bersama dengan kita yang tahun lalu, mereka sedangkan hidup di kubur, mereka dak cinta hari-hari nak jumpa hari ini, tetapi mereka tak boleh jumpa. Kita alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala taruh lagi usia kita, boleh kita jumpa bulan Ramadan, boleh kita jumpa solat tarawih, boleh kita jumpa solat qiyam, boleh kita jumpa segala-segala amalan yang baik yang duduk ada di dalam bulan Ramadan. Sebagai tetamu Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai khek rapcen bagi Allah Subhanahu wa taala, yang kita boleh duduk dalam sebulan Ramadan, bulan Ramadan demi tak kandak lain kepada kita malaikat bulan Ramadan itu nak ampunkan dosa-dosa kita umat Islam seluruh dunia. Alhamdulillah, kita tahun ni boleh raya sekali. Kita duduk di negeri Thailand, kita duduk di Fatani, kita duduk di Malaysia, Indonesia, dari mana-mana tempat kita boleh raya sekali. Dalam arti kata, kita boleh takbir dalam satu kalimah, satu sirah, satu lafaz dengan katanya Allahu Akbar, sebagai satu kalimah yang kita nak agungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita dah sebut sama. Satu kalimah ni kita sebut dalam semaya kita. Satu kalimah, satu sirah, satu cakap pening, satu patah ni kita sebut dalam bay kita dan qomat kita. Dan kita sebut juga di dalam sembelih kita. Kita sebut juga ketika kita sujud syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebut juga ketika kita apabila imam kita serukan kepada kita hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad, kita sebut juga kalimah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam arti kata kita nak perakat di atas diri kita, orang sekeliling kita, kiri kanan kita, nak perakat kata hari ni hari yang kita dapat mengatasi di atas hawa nafsu kita. Kita ni apabila datang bulan Ramadan, tok kotik dan royak semua, apabila datangkan bulan Ramadan, pintu kebajikan dibukakan kepada kita, pintu kejahatan ditutupkan kepada kita. Tetapi semalam ketika masuknya habisnya waktu Ramadan, pintu tu terbuka semula. Tapi hak Saleh nak tanya tu, kita apabila kita duduk dalam tu kita hasil tak perkara tersebut? Kita hasil tak
Apabila pintu rahmat buka kepada kita, kita buat sungguh dak. Kita salah kata letak dak diri kita pau. Tujuan hak kemencok supaya kita dapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan di dalam bulan Ramadan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam janji kepada kita kata, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Semua saat itu tu siapa yang diri malam, siapa yang diri kena kepada malam Lailatul Qadar, hak kita naknya, iaitu kita orang Islam semua, iaitu kita nak keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terutama kita nak daripada Allah Subhanahu Wa Taala salah satu daripada keampunan, dan iaitu juga kita nak Tuhan merdekakan kita daripada dosa-dosa, kotor-kotor yang cemar ada di diri kita. Sama ada kita duk ngupak kat orang, sama ada kita duk pelagak orang, sama ada kita duk buat perkara fahsyat dan mungkar di dalam kampung yang kita tempat kita duduk. Wal'iyadzubillah. Maka di hari ni sebenarnya kita tubik mari, sama ada lelaki, sama ada perempuan, sama ada ayah-ayah, sama ada ibu-ibu, sama ada tuan guru, sama ada anak murid, semua tubik belaka pada musalla semaya pada hari ini. Sehingga dalam syariat kita, orang yang datang pun digalak juga tubik kepada musalla hari raya, supaya mereka itu dapat boleh sekali dengan orang semaya raya, supaya mereka tu nak dapat juga keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai manusia, wahai saudaraku yang aku kasih sekalian, dia lagi kita cek diri kita, dia lagi kita insaf diri kita, kata kita duduk dalam bulan Ramadan, puasa kita sempurna ke tak, kita duduk sempurna ke tak, kita saat ni tu ada setara mana. Pada hari ini kita dia lagi nak insaf diri kita, supaya kita nak dapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak yakin bahwasanya kita ni lepas mari tak tahu berapa keadaan duduk dalam perut ibu, keadaan duduk ketika kita duduk budak-budak, keadaan kita duduk remaja, pemuda, keadaan kita duduk orang pertengahan, tak keadaan kita duduk orang tua. Kita lepas tahu apa marhalah, tak tahu apa keadaan. Dan kita yakin ke tak kata tahun depan ni kita nak boleh duduk sendiri sah dapat jadi tentera Allah Subhanahu Wa Taala untuk nak dirikan, untuk nak melaksanakan arahan Allah melalui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan oleh para ulama kita. Maka ini adalah kita nak insaf di atas diri kita, kita nak hisab di atas diri kita. Kita ni ada harta, kita ni ada anak pinak, kita ni ada adik kakak, kita ada waris, kita ada gapo. Kita jangan kita buat atas diri kita saja, kita nak royak juga kepada ahli rumah kita dan jiran-jiran kita dan waris-waris kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin sampailah kepada adik kakak di sini, kata kita ni duduk dalam keadaan yang seolah nenek moyang kita tak biasa tengok keadaan yang kita duduk. Orang yang duduk di Mekah, orang yang duduk di Amerika, orang yang duduk di China, orang yang duduk di Rusia, orang yang duduk di Mesir, orang duduk mana, supaya duduk di satu kampung, supaya duduk di satu tempat, supaya duduk di satu bandar. Ngoyak termasa dia menyempitkan supaya mudahkan bagi manusia. Tetapi walaupun bagaimana, walaupun begitu pun, kemudahan yang Tuhan beri kita, di sana ada ujian yang Allah SWT ujikan kita umat Islam, dan uji juga orang yang bukan Islam. Iaitu apabila yang beri kemudahan kepada kita, kita gunakan kemudahan itu mudah doa, sebab kita melalaikan daripada ajaran agama yang kita suruh. Kita hari ni 99% telefon ada belaka dalam poket. Telefon ada belaka di dalam milik. Tetapi adakah kita nak tanya, kata kita gunakan perkara alat-alat canggih untuk jadi manfaat juga pada diri kita. Kita hari ni di segi agama kita tahu dah. Kita tahu belaka dah perkara ni suruh, perkara ni larang, perkara ni ada keraguan, ada gapo. Sebab agama kita meroyak belaka. Tetapi sekarang hak masalah besarnya, apabila kita tahu dah ajaran kita kata perkara ni haram, perkara ni halal, perkara ni gapo, tetapi kita duduk di bawah perlembagaan yang bukan orang Islam saat ni tu mereka menghalalkan perkara yang haram melalui ikut mai.
melalui pelambagaan negeri, melalui peraturan tempat teh. Kita tengok hari ni anak-anak muda kita kalau duduk di kampung, alhamdulillah. Kalau duduk dalam jaga orang tua, alhamdulillah. Tapi kalau kita lepaskan anak-anak muda kita tubik keluar, kita lepaskan anak-anak muda kita tubik ngaji jauh-jauh, kita lepaskan anak muda kita, kita tak ada biasa telefon kepada dia. Kita biasa tanya tak terbelaku gapo dengan dia. Kita biasa tanya tak kita orang tua ni, kita ramatkan kita ada harta, kita boleh hantarkan anak kita, ramatkan Tuhan tak hanya gapo kepada kita. Allahu Akbar. Orang Islam sampai setara tu. Kita tengok dalam telefon anak-anak kita ni ada dah yang menjadi pertengahan nak bawa pada anak kita ni jual tubuh. Ada dah tak kira lelaki, tak kira perempuan. Ada dah sekarang benda-benda yang halal, benda-benda yang ulama kata perkara ni agak, tetapi pelembaga kata bukan. Ada dah agama kita royak kata perkara ni haram, tetapi pelembaga royak tak halal. Tapi orang kita apabila tak ada kan tahu masalah agama, dia gantung kepada pelembagaan negeri yang royak kata perkara ni halal, dia royak kata boleh terhadap diri dia. Wal-a'yadzubillah. Ini perkara yang berlaku dah tempat kita. Sebab tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam besar kepada kita. Besar kata dia kata satu akan datang satu masa manusia saat itu jadi tukar timbang ni. Orang molek jadi tak molek, orang tak molek jadi molek. Perkara yang haram jadi halal, perkara yang halal jadi haram. Tak ada dah zaman kita ni dah lah yang melakukan perkara tersebut. Andaklah kita apabila kita jadi orang tua, apabila kita jadi orang jaga anak yatim, apabila kita jadi orang yang jagakan woi-woi, kita jaga molek woi-woi kita supaya tidak menjatuhkan dalam fitnah masa yang kita duduk ni. Tak kira kita kata orang lelaki ke, orang perempuan ke, ibu ke, bapa ke, tak kira. Kita pakat jagalah anak-anak kita, mudah-mudahan kita tidak terjatuh dalam keadaan fitnah yang tak ada semasa. Dan kita ni alhamdulillah Tuhan kita puasa, dan Tuhan juga kita tunaikan zakat fitrah, dan Tuhan juga kepada kita keluasan untuk kita buat baik dalam bulan Ramadan. Dan tua guru kita beri peringatan kepada kita saat ni kata kan, kita jangan lupa pula apabila selepas pada kita gaya ini, jangan lupa sama sekali puasa ni. Jangan lupa sama sekali, sebab ini adalah ganjaran besar. Kita tak tilik kepada benda sunat, benda sunat tak apa ya, tapi kita pasti ingat kata perkara ni lah yang menjadi penampung bagi kita amalan-amalan yang kita yang tak sempurna. Kita tak yakin di atas diri kita kata kita ni orang sempurna 100%. Kita tak yakin di atas diri kita kata kita saat itu tu satu hari tak tubik mulut nak kata kau orang. Kita tak yakin. Tetapi perkara tu lah yang kita aku kata kita salah. Kita kena tunai pula nehri yang ulama kita royak kata apabila kita puasa Ramadan sebulan dan kita ikut pula 3 nehri, seolah kata kita boleh pahala puasa setahun. Nabi kita royak kata kita boleh pahala setahun. Sebab 30 hari menepat 10 bulan. Maka ikut pula nehri menepat pula 2 bulan, jadi 12 bulan cukup setahun. Di sisi pahala. Sebab dalam satu pahala oleh agama kita buat baik, satu kebaikan dapat 10. Maka apabila 30 hari cukuplah kita setahun. Jadi kita puasa bulan Ramadan ikut pula nehri, maka pahala kita dapat setahun ya Allah SWT nak berikan kepada kita. Sedang Aidil Fitri yang saya kasih sekalian, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kita nak mengingatkan kepada saudara-saudara saya pada hari ini. Kita ingat di Nabi SAW royak kita kata nak Ragima anfu rajulin adraka Ramadan falam yughfar lah. Jadi kecelakaan lah bagi manusia. Jadi kecelakaan lah bagi manusia apabila dia jumpa bulan Ramadan, maka bulan Ramadan tak boleh pimpin gapo dia. Dia pun tak boleh pimpin gapo bulan Ramadan. Dalam arti kata Ramadan mari kau duk buat perkara maksiat. Kau duk buatkan perkara yang menderakakan Allah SWT. Nabi kita royak tercelaka mereka ini. Mereka doa celaka di atas mereka ini.
Kita ni tak lain tak bukan. Kita ni apa juga kita dengan kubur. Kita walaupun orang muda, kita orang yang ada umur sikit, kita walaupun budak, kita ingat tak kubur ni apa juga yang duk panggil kita. Orang ada kubur sekarang duk panggil. Ya Allah, ya Allah, berilah aku ni boleh kelik pada dunia sekitar 1 minit pun tak apa dah. Nak buat apa? Nak semaya. Nak buat apa? Nak wis tegah. Nak buat apa? Nak buat baik pada dua ibu bapa. Tapi kita ni hak duk hidup, yang duk nyawa poh-poh tu hewi kita ni kita tak sedar. Sebab manusia galik. Sebab manusia saat ni tu duduk dalam lalai. Allahu akbar. Duduk dalam lalai kita ni. Sebab itulah kalau kita jauhkan daripada agama kita, rugi dengan rugi. Kita ni walaupun kita duduk di bumi, satu hari kita akan kelik pada langit. Amalan kita, hai saudaraku yang aku kasih sekalian, tak kira para perempuan ke para ibu bapa, amalan kita duk naik semua pada langit. Amalan kita ni. Tetapi hak langit tak terima, dua orang manusia hak langit katuk apabila amalan kita naik. Orang yang menyengutu Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam arti kata buat syirik, suka buat syirik, suka buat tuduh orang, suka buat kena orang, suka main sihir. Amalan naik di langit katuk. Langit tak kena kita. Yang kedua, orang yang suka pelago orang. Ni banyak dalam masyarakat kita tengok. Keluarga dak pecah, kita jadi tak pelago dengan saya kita dengan sebab ada kumpulan yang ketiga duk cocok kita. Kita ingat wahai saudaraku, Nabi royak kata orang lagu ni kalau tak taubat, kalau tak istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala, amalan yang naik turun bumi semula. Tak naik. Pintu langit yang mula-mula tak terima. Allahu akbar. Kita ni kacau duk seolah kata duk buat amalan hari-hari ni, amalan kita tak terima, apa guna kita? Hak ni sama ada kita tahu, sama ada kita tak tahu, kita nak terima. Sebab itulah kita jaga biar baik-baik kita apabila kita duduk di masyarakat, apabila kita duduk di dunia ni, supaya tua guru kita royak ni, kalau kita tak mati, kita tak rasa. Kalau kita tak mati, kita tak akan boleh tengok. Tapi kalau kita mati bila orang di atas kubur kita, tinggal amalan kita saja, kita rasa di situ. Sebab tu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang kata aku rasa pelik manusia. Rasa pelik lagu mana? Dia dok tengok orang mati hari-hari. Bahkan dia di atas tiap-tiap kali apabila orang mati. Tetapi dia tak ambil tiba apabila dia di atas dia. Kata dia satu hari akan duduk situ juga. Dia tok email, tok kotak, tok gapo dok istihar kata hari ni tok ada orang mati, ada ahli kampung kita, ada saudara kita wafat. Tapi satu hari dia sendiri pun orang akan royak juga atas dia. Dia hari ni dia teriak di atas orang. Satu hari orang akan teriak di atas dia. Tapi kita tak ambil aktifah. Allahu akbar. Kita orang pemuda ni, kita orang tua pun baik. Orang tua tu utamanya, orang yang umur banyak lah kita kata tu utamanya. Walaupun saya tak nafi kata orang muda pun ada juga mati belum pada orang tua. Tetapi kita pasti kena ingat atau kita bukan duduk atas dunia saja, kita nak pergi pula kepada sana. Kita nak pergi pula ke alam barzakh. Sebab itulah dalam bulan Ramadan, tak tahulah tok kotik ke, tok email ke, gapo dok royak dak pada kita kata, kita kena banyak doa kata Allahumma a'ti riqabana wa riqa abaina wa riqa ummahatina wa ajdadina minan nar. Ya Allah, ya Tuhanku, hendaklah kamu merdekakan aku sendiri dan ahli keluargaku dan ahli bapakku yang setelah meninggal dah dan nenek moyangku daripada api neraka. Merdeka daripada api neraka ni lebih tinggi martabat daripada keampunan ni lagi. Kita dapat keampunan bagai kali kita buat pula dosa, tetapi kalau kita dapat merdeka daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan cocok, akan apa dia kata suluhkan satu cahaya oleh diri kita, kita tak buat kejahatan. Maka di situlah apabila kita tak ada kejahatan langsung, kita dapatkan merdeka daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita hendak. Itu yang kita hendak. Dan di akhir ni kita tengok kata kita ni apabila di akhir sama-sama lah bulan Ramadan kita wi zakat. Dan kita wi zakat, kita wi apa? Zakat ni seolah-olah kita nak mencucikan daki-daki yang ada di kita. Nasihat daripada saya sendiri dan kepada ahli keluarga saya, kepada ahli jawatan kuasa semua, walaupun kita buat molek dah alhamdulillah.
dah kita buat molek dah apabila kita bukan juru ke pergi zakat sebagai amanah, sebagai amin, sebagai orang yang tanggungkan di atas bahu kita, di atas kepala kita, kata kita bawa amanah, maka kita kena bagikan lebih betul kepada hak dia. Lebih betul ini sebagai pengingatan kepada adikmu yang ilmunya sedikit, mudah-mudahan kita dapat kesedaran. Mudah kita dapatkan kesedaran. Maka hari ini kita apabila kita mari duduk di masjid, kita rasa kita nak dekat dengan agama. Dengan sebab orang duk goyak, orang duk gapo. Tetapi apabila kita tubik tagi, kita pergi di mana-mana, kita pergi apa? Jangan hari yang molek ni kita buat derhaka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sama sekali. Sebab kalaulah di hari yang Allah SWT janjikan pahala yang banyak, maka siapa-siapa pergi kerjakan maksiat pada hari itu, maka ganjaran pun adha'afan mudha'afah juga. Iaitu apa? Dosa saat itu berlipat ganda juga. Hendaklah kita hati-hati dan hendaklah kita jaga anak-anak bina kita jagakan anak-anak cucu kita jagakan kita sendiri. Hak mula-mula sekali kita jaga. Dan sebelum akhir saya nak beri nasihat sikit kepada ahli kampung kita ni. Kita ni hendaklah kita mengaji sungguh. Hendaklah kita cari ilmu. Dalam hidup kita cari biar banyak-banyak. Hak ni kita kata tok guru kita, tok kontak kita, tok email kita, semua pakai buat kerja belakang. Tetapi ilmu hak kita nak tengok apabila ada halaqah ilmu, apabila ada perjumpaan yang kita jumpakan boleh kita mengaji, hak kita nak tengok kata ubah ke tak? Ubah ke tak? Apabila kita mengaji dah, kita boleh ubah ke tak di atas diri kita sendiri. Apabila kita tahu dah, kita boleh ubah ke tak? Salah satu contoh, walaupun perkara yang jadi suka kepada manusia, semua orang kedoktoran, semua orang ngaji, semua orang buat nakwijai, semua pejabat mufti dalam dunia ni, sehingga leculah kita royak kata satu perkara ni adalah tahruf pada zaman kita. Adakah kita saat ni tu apabila kita tahu dah perkara tu kita boleh tinggal? Seumpamanya kita terokok, kita boleh amal dak di atas diri kita, daripada kita dah isap banyak, kita kurang sebab rokok ni tak ada orang panggil kata tak ada kebaikan. Tak, kalau kita nak bila kebaikan, balik kebaikan tak ada asal. Wahai saudaraku, wahai ayah-ayah, wahai bapa-bapa, wahai abang-abang, wahai adik-adik semua, dah kita tengok apabila perkara ni perkara yang halus dia. Perkara yang halus hak duk di diri kita tak boleh ubah. Bagaimana kita nak pergi ubahkan perkara besar? Terutama nak pergi ubahkan negeri, tak boleh. Kalau perkara yang kecil kita tak boleh ubah, kita tak usah goyak kata kita nak ubah perkara besar. Sedangkan perkara tu duduk di diri kita ya. Saya nasihatlah kepada wahai saudara-saudaraku yang aku kasih sekalian, hendaklah kita boleh tinggal molek sekali. Sebab perkara tu termasuk perkara al-khaba'is. Supaya rokok ni ceraklah perkara yang dibilang kata kotor. Tak ada dibilang kata perkara baik. Kalau kita nak bila satu persatu tak ada. Wahai abang-abang, wahai adik-adik, wahai gapo, kita ni hari panggil diuji. Sebab dunia ni dunia Tuhan ujikan kita. Saya terdengar hak baru, hak lasuk, hak sekarang daripada doktor, daripada orang yang kaji, kok balik alat canggih baru ni, balik bomo kita. Di puting rokok tu ada G. Ada satu sam, ada satu G iaitu haji yang dicampurkan dengan babi. Wal'iyadzubillah. Wal'iyadzubillah. Kita ni kita duduk semaya 5 waktu, kita duduk kapur ni. Kita kalau dah boleh kita kata hak lekat, hak tak boleh nak tinggal lagi atau nak buat rana, tapi usaha. Banyak kita tengok warding kita dan banyak lagi orang-orang tua-tua hak duduk di dapur-dapur kita ni boleh tinggal. Boleh tinggal kalau tersebut. Itu adalah perjuangan kita hak sungguh. Hak duduk diri kita. Kita boleh dak akakkan jualkan diri kita, boleh akak dak daripada perkara yang menjadi perkara tak baik. Hak duduk di diri kita. Dan kita tengok tu banyak perjuangan, tapi salah satu perjuangan kita boleh berjuang dak di atas diri kita. Itu adalah peringatan saya pada pagi yang Muhammadiyah ini. Saya tak masa banyaklah.
Mudah-mudahan kita nak pergi ziarah pula, kita nak jumpa ada saudara kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim wastaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah al-fa'ilil mukhtar. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin safwatil abrar. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-wahidil ahad. وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله السيد السند اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Sekali lagi kita kata apabila kita hak ni tuan guru nasihat tuan guru kita hak ni tu kita wi banyak mungkinlah kita wi boleh buat. Terutama amalan hak ya wi hak ni kata kita baca subhanallah walhamdi subhanallahil azim. Sebab dua kalimah ni lah, dua patah ni kita baca semua. Kalau dia boleh bukan hari raya saja, bukan setiap kita duduk di mana-mana tempat tu. Kita duduk di atas kenderaan, kita duduk tempat kerja, kita duduk di kebun tempat kita motong, kita duduk tempat ladai-ladai, tempat dalam benda-benda dalam mana-mana, kita kata kat semua subhanallahu wa bihamdik subhanallahil azim. Sebab Nabi kita janji kata dua kalimah ning dah sekasih-kasih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dua kalimah ning lah yang nak menjadi timbangnya berat kita, beratkan kebaikan kita di hari akhirat nanti. Hendaklah kita banyak di atas diri kita terutama pada hari ini dan hari-hari seterusnya amalan ini. Hendaklah kita amal, hendaklah kita boleh buat amal banyak sekali. Ngaji itu kita pakai ngaji dah. Ngaji ni kita pakai dah jak ngaji dah. Hak boleh so lagi boleh buat amal dan keadaan tempat kita yang diubah. Kita kalau tengok tempat kita ni kita kata payah dah. Payah. Nak supaya dengan tempat lain-lain kalau kita tengok kata pakat kok kita ni. Pakat nak buat bina kita boleh buat bina Pakat nak cuci masjid kita boleh cuci masjid. Pakat kita nak bersih batas kita boleh bersih batas. Adakah so lagi yang kita kena tanya kata kita pakat tidak nak binakan manusia? Nak bina manusia boleh jadi baik seseorang ni Allahu akbar. Kadang-kadang kena lari satu tempat pergi pada satu tempat. Kena hijrah satu tempat pergi pada satu tempat. Abang tu ulama kita royak je saya satu kaedah saya nak tamatkan di sini kata binaul bunyan binaul insan muqaddamu ala binaul adyan. Binaul bunyan. Kita binakan manusia terlebih dahulu daripada kita binakan Tapi alhamdulillah kita apabila kita pakat nak bina kita boleh bina Tetapi nak tanya so lagi kita pakat tidak nak bina manusia. Kita pakat tidak nak bina satu orang tak apa dah dalam keluarga kita jadi as-salih, jadi orang molek. Apakah lagi Allah jadi al-muslih, orang yang boleh ubahkan barang yang duduk sekitar dan sekeliling dia. Itulah yang saya nak sampaikan kepada di sini kepada terutama orang pemuda-pemuda pak kita masya-Allah alhamdulillah. Alhamdulillah kita patut syukur terhadap Allah Subhanahu taala kita pakat molek dah. Tapi kita nak pakat so lagi iaitu kita pakat bina manusia pula. Selepas daripada Tuhan bina kepada kita. Cara kita ada dah tapi kita nak bina gapo? Dalam kampung kita ni ada belaka. Nak masjid boleh masjid.
Nak mau sekolah, boleh mau sekolah. Nak ada tuan guru, ada tuan guru. Kita nak gapo gitu, hewan belakang dah kita. Kita ni kita nak pergi ke dak ke arah kata hak kita dok buat. Kita buat sendiri. Kita bina sendiri. Tapi adakah kita nak tengok dak pada diri kita, kita nak ubahkan diri kita. Saya ni sebagai boleh kita kata boleh royak, boleh beri peringat saja, tapi nak jaya tak jaya itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan daripada usaha kita semua. Daripada kita semua dengan kita sungguh buat satu perkara serta ada dalilnya ikhlas, buai daripada sifat-sifat ria, insya-Allah tempat kita akan boleh tubik satu generasi ada ilmu, satu generasi ada hemah, satu generasi boleh pula bawa masyarakat dan bawa masyarakat lain. Kita boleh tengok insya-Allah. Sebab kita tak ada dah, kita tak ada belakang. Itu Tuhan kepada kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka ad-din la siyyamal kuffar wal musta'mirin. Allahumma alif baina qulubina, Allahumma alif baina qulubina, Allahumma alif baina qulubi raisina. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah kampungku ni adalah kampung yang sepakat di antara satu sama lain. Ya Allah, ya Tuhanku, jadilah kampung aku ni kampung yang sepakat di antara rakyat dan ketua-ketua. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah kemerdekaan kepadaku dan kepada ibu bapaku, kepada nenek moyangku dan kepada orang yang aku kasih daripada nenek moyangku, daripada mak saudaraku, daripada adik-adik kakakku semua. Allahumma ij'al hadhihi al-qaryata aminatan mutmainnatan sakha'an wa rakha'a wa sa'ira bilal muslimin ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ista'milna wa la tastabdilna, Allahumma ista'milna wa la tastabdilna. Ya Allah, ya Tuhanku, gunakanlah aku dan saudaraku kepada jalanan agamamu ya Allah. Janganlah kamu gantikan kumpulan yang lain yang semolek-molek daripada aku ni ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah ibu bapaku, jadikanlah pak saudaraku, jadikanlah ahli kampung aku semua ni boleh ubahkan ke arah kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.